program Kem Pemantapan Komando Kesatria sesi 2020-2021, Barisan Majlis Perwakilan Komando Kesatria sesi 2020-2021, Barisan Pegawai Muda Kesatria, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana serta para Komander Kesatria sekalian. Saya mengucapkan selamat datang ke program Kem Pemantapan Komando Kesatria Modul 3 Ikhtiar Hidup dan Pengendalian Kem kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya, Komander Rendah Muda Nur Ifaliana binti Muhammad Nazar selaku pengacara majlis pada pagi ini. Diharapkan para hadirin dapat memberikan perhatian sepenuhnya semasa majlis sedang berlangsung kerana kuis akan dijalankan melalui Quizizz selepas taklimat ini nanti. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita mohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi mendapat keberkatan majlis daripada Allah Subhanahu Taala, majlis dengan segala hormatnya menjemput Komander Rendah Muda Anik Daniel bin Rashid untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Kem Pemantapan Komando Kesatria Modul 3 Ikhtiar Hidup dan Pengendalian Kem yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga serah kami segala urusan kami. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Komander Rendah Muda Anik Daniel bin Rashid atas bacaan doa sebentar tadi. Bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, saya ingin berkongsi serba sedikit mengenai latar belakang penceramah Lieutenant Kesatria Wan Syahrul Nizam bin Wan Muhammad Ali. Nama diberi Wan Syahrul Nizam bin Wan Muhammad Ali. Beliau dilahirkan pada tanggal 15 Ogos 1983 di Terengganu namun membesar di Kuantan, Pahang. Beliau juga merupakan anak keempat daripada 7 adik-beradik. Sebelum beliau berkhidmat di bawah UiTM, beliau pernah menabur bakti untuk Angkatan Pertahanan Awam Malaysia pada tahun 2005 di bahagian operasi dan latihan. Untuk pengetahuan hadirin semua, Lieutenant Wan Syahrul Nizam bin Wan Muhammad Ali atau panggilan mesranya Cikgu Nizam pernah menyertai pelbagai operasi mencari dan menyelamat. Antara operasi terbesar yang pernah beliau sertai adalah operasi mencari dan menyelamat pesawat Nuri yang terhempas di Genting Sempah pada tahun 2007 dan banjir besar di Pekan Segamat pada tahun 2006 dan 2011. Pada tahun 2007, beliau mula berkhidmat untuk UiTM, merupakan pelopor pertama di UiTM Puncak Alam dan masih lagi berkhidmat sehingga kini.
Tanpa melengahkan masa lagi, majlis mempersilakan Yang Dihormati Lieutenant Kesatria Wan Syahrul Nizam bin Wan Muhammad Ali, penceramah Kem Pemantapan Komander Kesatria Modul 3 untuk meneruskan pengisian program Kem Pemantapan Komander Kesatria pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tes. Dengar suara saya? Dengar cikgu. Ada? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati Lieutenant Colonel Norizan Cik Rashid selaku pegawai co-curriculum kanan dan juga selaku penasihat Majlis Perwakilan Komander Kesatria bagi UiTM Cawangan Selangor dan Puan Nur Syakirin pada selaku penolong pegawai co-curriculum di UiTM Cawangan Selangor. Dan seterusnya para jurulatih, saya nampak Cikgu Nakibah ada, yang lain saya tak perasan. Dan seterusnya para komander dan juga kepada pegawai muda yang berada di dalam Google Meet ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua sekali. Ikutkan kita punya perbincangan ataupun tentang kita punya kem pemantapan hari ini, iaitu ikhtiar hidup dan pengendalian kem. Sebenarnya tajuk tu sangat luas. Jadi saya perkecilkan tajuknya kalau ikutkan kita punya program ni. Kalau nak buat dalam masa 2 jam tu memang tidak mencukupi lah. Kalau yang biasa pergi camp, yang dah pernah pergi camp, yang komander baru ni, yang saya rasa banyak komander baru lah dah ni. Yang baru je LIBK terus kena quarantine ataupun PKP. Yang komander lama ni mungkinlah ada pernah mengikuti 1 ataupun 2 siri camp. Jadi kamu tahu kalau kita laksanakan camp ni, nak laksanakan dia punya slot tu mengambil masa selama berjam-jam dan juga 2 hari tu pun tidak mencukupi sebenarnya. Jadi saya perkecilkan sedikit. Tapi terlebih dahulu saya minta maaf, mungkin jaringan internet saya ni sekejap ada video, sekejap tak ada video, mungkin internet tak berapa sikit hari ni. Jadinya saya harap dapat dengar suara saya lah. Dan saya minta tolong komander yang uruskan untuk slide tu. Mainkan slide. Jadi saya perkecilkan tajuk sedikit. Hari ni saya ambil salah satu je yang mungkin akan boleh habiskan dalam masa 2 jam ni, iaitu salah satu dalam ikhtiar hidup ataupun camp kita ni untuk pengendalian adalah komunikasi. Komunikasi ni banyaklah berbagai-bagai jenis komunikasi, tapi saya petik daripada kita punya yang berkaitan, iaitu komunikasi dalam radio. Radio, apa tu radio? Radio ni semua orang tahu radio tu apa. Boleh mendengar suara, boleh telecast dan juga boleh menyampaikan maklumat. Tapi radio yang saya masukkan di dalam ni adalah daripada radio yang kamu tahu, kalau bahasa kampungnya walkie-talkie. Itu yang dipanggil radio. Tapi sebenarnya dipanggil radio komunikasi ataupun radio dua hala. Yang saya masukkan sini, kita kena tahulah pengendalian dia, sebab di dalam camp benda radio ni sangatlah memainkan peranan untuk penyampaian maklumat. Kita tahu memang kita ada WhatsApp, kita ada telefon bimbit, tapi kita gunakan kemudahan apa yang ada yang memudahkan lagi untuk penyampaian maklumat secara serentak. Jadi semua orang boleh dengar secara serentak apa yang nak disampaikan. Sebelum tu saya akan bagi pengenalan dulu. Yang kamu akan tahu nanti, dia punya kita punya radio komunikasi dua hala ni, hanyalah sekadar asas untuk pengetahuan ataupun pembelajaran kamu saja. Kalau kita nak belajar radio ni, dia seeloknya seorang mesti ada sebuah radio ataupun sebuah walkie-talkie. Sebab kita boleh praktikkan terus cara percakapan, cara tata cara dia,
Okey, tapi yang ini hanyalah asas saja dulu. Saya rasa mungkinlah sempat kita boleh habiskan dalam masa 2 jam ini. Okey, tapi saya akan bagi pengenalan dulu. Apakah radio komunikasi dua hala yang Komander Nur Hazwani Nazirah share di dalam kamu punya tu, Google Meet? Okey, apakah radio komunikasi dua hala? Radio dua hala ialah sejenis radio yang boleh memancarkan dan menerima sekali. Okey, dia ada dua benda di situ, boleh memancarkan dan menerima. Yang kamu dengar radio macam radio Hot FM, Sinar FM, itu dipanggil radio satu hala. Okey, radio satu hala. Kita hanya boleh menerima saja, kita tidak boleh menghantar. Okey, berbeza dengan penerima siaran menerima saja, itu yang dimaksudkan tadi, iaitu Hot FM, Sinar FM, Cool FM dan berbagai-bagai FM lagi. Okey, radio dua hala terdapat dalam bentuk mudah alih. Tak habis gitu. Radio dua hala terdapat dalam bentuk mudah alih ataupun pangkalan tetap. Okey. Radio mudah alih pegangan tangan lebih dikenali sebagai walkie-talkie yang kamu tahu, yang biasa kamu sebut tu walkie-talkie, itulah dipanggil radio mudah alih. Peranti radio sebegini selalunya dilengkapi dengan punat tekan untuk cakap. Okey, yang radio yang dua hala ni mesti dia ada punat tekan untuk cakap. Okey, kalau bahasa Jawanya push to talk. Yang ni yang kita akan cakap kejap lagi. Apa tu push to talk ataupun tekan untuk cakap. Okey, telefon bimbit atau selular ialah salah satu contoh radio dua hala memancar dan menerima pada masa yang sama ataupun duplex penuh. Sebenarnya kalau kamu tengok sekejap lagi, slide-slide yang seterusnya, dia lebih kepada fizik sebab dia ada campuran dengan elektronik. Dia akan peningkan sedikitlah kamu, tapi sekadar kamu untuk faham dahulu. Okey. Ia menggunakan dua frekuensi radio yang berasingan untuk membawa kedua-dua arah perbualan serentak. Okey, jadi kamu dengar radio Hot FM, Sinar FM tu, bukan promosi dia adalah simplex, iaitu radio satu hala. Okey, yang untuk radio walkie-talkie ataupun radio dua hala tu dipanggil separuh duplex. Okey, kalau handset kamu tu dipanggil duplex penuh. Okey, kejap lagi saya akan beritahu apa tu simplex, apa tu separuh duplex dan juga duplex penuh. Okey, next slide. Okey, di situ kamu boleh tengok, okey, ada beberapa jenis radio. Ni saya ambil contoh yang kamu kenal je sebab ikutkan radio, berbagai-bagai jenis radio untuk walkie-talkie ni. Okey, jenis-jenis radio kamu tengok di situ analog. Okey, analog ni bermakna radio tu dia ada tombol untuk mencari frekuensi. Okey, dia tidak ada butang untuk tekan. Keypad orang panggil. Kalau bahasa kamu tu keypad ataupun papan kekunci dia di situ. Okey, dia hanya ada tombol untuk on off ataupun pembesar suara dan juga channel yang telah ditetapkan. Okey. Untuk analog ni, dia menggunakan frekuensi yang sudah sedia ada di dalam radas ataupun peranti tersebut, walkie-talkie tersebut. Okey, kalau kamu beli di pasar raya ke apa, memang ada jual di pasar raya. Kalau kamu tengok kat Shopee ni, kalau yang jenis-jenis macam ni, bergantung kepada model dia juga ataupun syarikat pengeluaran. Okey, kalau made in China tu RM20, RM30 pun boleh ada. Tak ada masalah. Tapi kamu pakai 2-3 kali, dia sudah rosak lah. Okey, tapi ada juga yang China brand yang berkualiti lah. Yang nama dia pun ada. Okey, yang tu agak mahal sedikit tapi tak mahal mana pun. 100 setengah ke 120 macam tu je lah. Okey. Yang kamu tengok situ, ini entah jenama apa-apalah. Yang biasa-biasa saja RM23 ya. Okey, kemudian yang analog ni juga boleh juga kita programkan frekuensi ataupun channel sendiri jika ada kelengkapan yang sesuai. Okey, kelengkapan yang sesuai ni bermakna software dia dan juga kabel untuk programming dia. Okey, ini adalah jenis radio analog. Okey, untuk MPKK analog tiada.
Okey, sebab MPKK dah advance menggunakan digital. Okey, ni mudah didapati Okey, seterusnya. Okey, ni lagi jenis-jenis radio yang saya masukkan yang MPKK ada tadi. Okey, ini adalah contoh. Okey, yang gambar rajah tu. Okey, ini adalah jenis digital. Okey, digital ni kamu boleh tengok dia ada skrin yang agak luas dan di situ dia berbagai-bagai jenis lah fungsi. Ada yang ada GPRS, ada GPS, ada yang boleh masukkan SIM card untuk bercakap handset. Okay, sebelum kamu menggunakan walkie-talkie, kamu kena tahu dulu ni jenis macam mana apa semua, sebab kita punya program memang menggunakan radio ni. Okey, kemudian yang digital ni juga boleh programkan frekuensi kita sendiri. Okey, dia dah ada dalam tu frekuensi dia, tapi kita bolehkan set banyak lagi frekuensi. Okey, sekurang-kurangnya 199 frekuensi ataupun channel. Okey, yang macam analog tadi, lebih kurang dalam paling banyak pun setakat ni saya jumpa 30 siaran saja. 30 pun dah kira banyak sebenarnya. Okey, sebab kita gunakan beberapa saja. Okey, boleh programkan frekuensi sendiri jika dengan menekan papan kunci. Okey, kamu tengok kat situ ada nombor-nombor macam handset tu juga semua. Okey, ada anak panah bawah, kemudian menu dan berbagai lah. Okey, menggunakan papan kunci ataupun menggunakan software yang disediakan. Okey, kadang ada yang software tiada, kita kena cari sendiri. Okey, dan juga dia kena ada kabel dia jugalah. Okey, kemudian juga mudah didapati. Okey, kamu boleh je cari kat mana-mana. Okey, tidak menjadi masalah kalau kamu membeli. Okey, membeli boleh saja. Cuma nak menggunakannya yang menjadi masalah. Sebab ada beberapa jenis radio yang menggunakan lesen yang dikeluarkan oleh SKMM ataupun MCMC. Okey, seterusnya. Okey, kemudian yang kamu pernah nampak juga, okey, mungkin dalam televisyen ataupun ada yang pernah menaik kereta peronda polis, naik ambulan. Okey, ini dipanggil base station ataupun rig mobile. Okey, yang ini dia tetap sama je fungsi dia, ada analog, ada digital. Okey, yang digital tu mungkin dia dah masuk ke zaman yang canggih sebab selalunya kalau saya jumpa yang digital ni dia memang betul-betul banyak sangat fungsi di dalam tu sehingga saya pun tak berapa nak faham. Okey, banyak sangat. Okey, base station ni menggunakan power supply yang penuh. Okey, dia tidak menggunakan bateri yang macam kita pegang walkie-talkie tu. Okey, base station ni selalu dia lebih besar sedikit lah. Okey, digunakan di pangkalan. Kalau ibu pejabat, kalau kita menggunakan tempat camp ke apa ke ataupun program besar, sepatut kita kena ada base station. Okey, tapi tak menjadi masalah kalau kita menggunakan walkie-talkie juga sebagai base station. Sebab dia hanya duduk di situ. Maksudnya, okey, peralatan tu kekal di situ. Okey, kalau walkie-talkie ni dia boleh mudah alih lah. Okay, tapi kita kalau boleh yang base station tu memang dia kena kekalkan di kawasan tersebut saja. Okay, jadi dia tidak boleh mudah alih, tidak boleh pergi ke mana-mana. Okey, itu gambar rajah contoh base station ataupun stesen pangkalan radio. Okey, dan untuk base station ni selalunya menggunakan antena yang tinggi lah sebab dia boleh cover untuk julat ataupun kawasan yang jauh. Okey, yang seterusnya. Okey, apa yang dimasukkan daripada tadi yang saya sebut frekuensi. Okey, mungkin ada yang faham dengan frekuensi. Mungkin ada yang tidak tahu ataupun tidak pernah mendengar frekuensi. Kalau dengar frekuensi pun mungkin frekuensi radio komersial itulah Hot FM apa tu. Okey, frekuensi radio ataupun singkatan dia RF adalah frekuensi ataupun kadar ayunan dengan julat antara 3 Hz hingga 300 GHz. Yang ni yang mana tahulah. Okey, ada yang tak tahu langsung apa benda 3 Hz, 300 GHz ni. Okey, tapi untuk pengetahuan kamu je lah. Julat ini bersamaan dengan frekuensi isyarat elektrik arus ulang alik. Ulang alik tu yang kita hantar, kita terima.
Okey, yang digunakan bagi menghasilkan dan mengesan gelombang radio disebabkan kebanyakan julat ini melampaui kadar ayunan yang kebanyakan sistem mekanikal mampu bertindak balas. Okey, RF biasanya merujuk kepada ayunan di dalam litar elektrik ataupun sinaran elektromagnet. Saya yang ni kamu tak faham pun tak apa. Okey, jadinya saya nak kena jelaskan dulu apa tu frekuensi sebab saya akan banyak sebut lagi frekuensi selepas ni. So, kurang-kurangnya kamu tahu apa tu frekuensi. Okey, seterusnya. Okey, yang ni gambar tu kamu kalau boleh tengok pakai handset mungkinlah sedikit kecil. Okey, kalau pakai laptop ke komputer ke nampaklah sedikit jelas di situ. Okey, jenis-jenis frekuensi ataupun gelombang radio. Okey, kita tahu banyak frekuensi ataupun banyak peralatan-peralatan sekarang ni. Okey, lebih-lebih zaman kita ni, okey, dia banyak menggunakan gelombang ataupun frekuensi. Okey, yang kamu tahu radio, televisyen, apa lagi tu, handset. Okey, itu adalah salah satu penyumbang ataupun yang mengalihkan gelombang radio ataupun frekuensi. Okey, dan begitu juga microwave ataupun ketuhar gelombang. Nama pun ketuhar gelombang kan. Okey, walaupun kamu nampak macam tu tapi dia sebenarnya sangat-sangat tinggi dia punya gelombang radio. Sebab tu kalau boleh jangan letak handset di atas microwave, kad kredit. Okey, sebab dia akan mengganggu kamu punya handset ataupun kad kredit tersebut. Kad bank ke apa ke. Okey, jenis-jenis frekuensi yang mungkin kamu nak tahu, mungkin kamu nak tahu sedikit lah. Okey, untuk marine ataupun segala jenis yang berada di laut, okey, dia frekuensi dia berlainan, dia frekuensi dia rendah, okey, dipanggil VLF. Okey, dia sangat rendah dia punya pancaran. Okey, kenapa sangat rendah? Sebab walaupun kapal tu berada di tengah laut, dia tiada stesen pemancar. Okey, dia menggunakan pemancaran yang rendah. Tidak mengapa. Okey, sebab di laut pemancar semula jadi adalah air. Okey, air ini akan memantulkan gelombang. Jadi seluas lautan tu jadinya dia menjadi satu cermin. Dipanggil cermin untuk melantunkan gelombang tu. Jadi frekuensi dia rendah tidak menjadi masalah walaupun sangat rendah. Okey, dia bawah daripada 30 kHz pun ada. Okey, ni rendah 30 kHz sebab paling tinggi 300 GHz. Okey, untuk marine. Okay, jadinya kalau kamu menggunakan radio ataupun handset di tengah laut, sebenarnya boleh dapat lagi dia punya pancaran frekuensi dia sebab laut ataupun air itu menjadi pantulan sendiri untuk kamu punya gelombang. Okey, kemudian AM radio. Yang tadi VLF ataupun LF. Okey, ini kamu kena tahu VLF, LF. Okey, yang seterusnya AM radio ataupun aviation radio. Okey, navigasi. Navigasi ni bermakna yang kamu tengok macam Garmin, apa lagi, Papago. Bukan yang dalam handset tapi yang memang peranti khas untuk tu. Selalunya kereta ada benda ni. Okey, ada yang kalau dulu punya dia berasingan tapi sekarang ni kalau orang dah beli kereta dia dah memang lengkapkan sekali dengan sistem navigasi. Dan juga begitu AM radio. AM radio ni yang kamu dengar di rumah, di bilik, okey. Radio biasa tu, Sony, Aiwa, apa lagi, Panasonic, Toshiba, berbagai-bagai jenis radio. Okey, itu dipanggil MF. Okey, untuk gelombang dia adalah MF. Begitu juga kalau software shortwave radio. Okey, shortwave radio ni high frequency, HF. Yang MF tadi middle frequency, LF low frequency, VLF very low frequency. Okey, HF ni yang kamu pernah tengok, memang saya rasa kamu pernah tengok dalam TV. Biasanya tentera menggunakan walkie-talkie dia.
yang big dia galas tu, okey, big yang galas besar belakang tu yang menggunakan seseorang untuk mengangkat dia, okey, dan antena yang panjang. Okey, untuk tentera atau big yang besar di belakang tu dipanggil HF, high frequency. Okey, itu yang dipanggil untuk radio high frequency. Tentera selalu gunakan ni. Okey, walaupun dia high frequency tapi dia orang awam, contoh macam kita lah, tidak dibenarkan menggunakan frekuensi high frequency ni. Okay, sebab tentera ataupun pasukan penyelamat saja yang kebanyakan menggunakan high frequency ni. Dan dia digunakan untuk satu dunia. Okay, boleh dapat satu dunia. Okay, seterusnya VHF ataupun FM radio. Okay, FM radio ni pun sama juga sebab radio di rumah kita tu ada dua frekuensi kalau kamu nak tahu. Okay, ada AM dan juga FM. Okay, AM ni kalau kamu buka memang tak ada dengar bunyi apa-apa pun. Okay, tak ada stesen menggunakan AM. Kecuali kalau kecemasan sewaktu bencana berlaku, okay, pihak kerajaan akan menggunakan AM. Okay, frekuensi AM. Jadi jika ada, kita tak nak ni berlaku, jadi jika berlakunya peperangan ke, darurat ke, kerajaan ataupun pasukan keselamatan akan memaklumkan apa-apa sejenis makluman, amaran, perkembangan melalui AM. Okey, frekuensi AM. Jadi kamu buka je mana-mana frekuensi AM di radio di rumah kamu tu, okey, kamu akan dapat siaran daripada dia orang. Okey, FM ni tidak digunakan selalunya kalau untuk kecemasan. Okey, kalau untuk hiburan tu, stesen radio memang banyak gunakan FM radio. Okey. Dan VHF. Okey, VHF ni adalah very high frequency. Okay, very high frequency. Okay, frekuensi yang sangat tinggi lah. Okay, dan seterusnya UHF. Okay, UHF ni ada digunakan untuk TV, peralatan GPS, Wi-Fi, 4G. Okay, UHF ni adalah ultra high frequency. Okay, UHF. Okay, dan untuk VHF dan UHF ni, okay, kita untuk UiTM Puncak Alam, UiTM Puncak Perdana, UiTM Sungai Buloh, walkie-talkie ataupun radio yang MPKK ada, okay, kita gunakan kedua-dua frekuensi tersebut. Kita gunakan UHF dan kita gunakan VHF. Okey, UHF ni selalu kalau kita program untuk apa ni panggil pangkal lautan, kita akan gunakan UHF. Okey, UHF ni dia boleh tembus dinding yang tebal. Okey, VHF pun boleh tembus dinding, tapi bila ada dinding yang tebal, dia akan sedikit ada halangan. Jadinya dia punya gelombang tidak boleh pergi jauh. Okey, jadi dinasihatkan ataupun disarankan kita gunakan UHF. Okey, seterusnya adalah satelit SHF. Okey, satelit high frequency lah, SHF tu. Okey, kemudian EHF. Okey, EHF ni kita pun tak ada guna. Kebanyakan digunakan oleh astronomi. Okey, sebab dia nak meliputi lebih jauh lagi. Okey, satu dunia, luar angkasa pun boleh. Okey, itu EHF. Okey, jadi saya harap semua dah tahu. Okey, Puan. Okey, Puan. Okey, terima kasih Puan. Puan dah mengundur diri tu. Sama Puan. Okey, jadi saya harap semua telah tahu. Okey, tahu sedikit apa yang VHF ataupun UHF. Okey, sebab nanti bila kita menggunakan walkie-talkie ataupun radio yang MPK ada tu, okey, selalu saya akan cakap, okey, semua minta tukar ke channel UHF ataupun siaran UHF ataupun siaran VHF. Okey, jadi nanti jangan semua terkebir-kebir ataupun terkelip-kelip tanya apa tu UHF, apa tu VHF. Okey, sebab kita punya ataupun MPK punya walkie-talkie tu
adalah moden punya. Okay, sebab dia digital dan sangat pening untuk dikendali jika kamu tidak tahu apa asas dia. Okay, seterusnya. Okay, ini contoh-contoh berapa kilohertz, megahertz yang kita sambungkan. Okay, untuk yang kesemua yang saya sebut tadi, VHF, UHF, HF, okay, benda-benda tu memang kita boleh dapati. Okay, harga ada yang murah, ada yang mahal. Okay, mana tahu ada berminat untuk bermain radio sebab ada pasukan ataupun pertubuhan yang membuat radio amatur dipanggil. Okey, untuk saya sajalah, untuk suka, untuk kenali kawan dan juga untuk memberi bantuan sewaktu bencana dijalankan. Okey, ada satu yang tak perlukan lesen di sini. Okey, yang kamu boleh beli, yang kamu boleh pasang, kamu boleh pacak antena, kamu boleh bawa ke mana-mana tanpa diganggu oleh SKMM ataupun MCMC ataupun polis sendiri. Okey, tak ada orang akan ganggu, tak ada orang akan persoalkan kamu pakai radio ni. Okey, iaitu radio CB, Citizen Band ataupun Civilian Band. Okey, CB ni tidak perlukan lesen. Jadi sesiapa sahaja yang memiliki ni boleh berhubung. Okey, sebab ada orang betul dekat kawasan Kelang ataupun Meru ni, dia ataupun di Puncak Alam, saya pernah tengok ramai dia menggunakan CB band ni. Okay, ada yang letakkan di kereta, ada yang letakkan di rumah. Untuk apa? Untuk berborak ataupun menggunakannya sewaktu kecemasan. Okay, sebab lagi satunya, CB band ni sewaktu kecemasan, sewaktu kalau telekomunikasi terputus, okay, CB band ni polis, tentera, pasukan penyelamat lain, dia ada frekuensi dia untuk buat pancaran di radio. Jadi kamu boleh sentiasa berhubung. Okay, kalau tak ada aset ke apa semua, CB band masih ada lagi. Okay, jadinya dia tidak perlukan bayaran bulanan untuk telekomunikasi ni. Okay, ni contoh-contoh lah berapa hertz, kilohertz. Yang ni tak perlu tahu pun tak apa. Okay, seterusnya. Okay, kita dah masuk dengan apa yang saya cakap tadi, simplex. Okay, simplex merupakan kaedah perhubungan radio secara point to point. Okay, so akan menggunakan radio FRS seperti Motorola Talkabout. Okay, Motorola Talkabout ni sekarang ni tak famous lah. Motorola pun saya rasa handset pun dah tak ada dah. Talkabout ni handset sebenarnya. Ataupun orang panggil dulu kamu punya apa, zaman kamu saya tahu masih famous ataupun tidak ni, Zello. Okay. Dia point to point, bermakna sesiapa yang berada berdekatan yang boleh menerima sahaja. Okay, tapi sesiapa yang berada di kawasan lindungan, contohnya bukit, okay, kalau kamu tengok gambar rajah di situ, okay, orang yang pertama di sebelah kiri sekali tu membuat pancaran. Okey, orang yang terdekat akan menerima dengan jelas. Orang yang pertama, yang kedua tu. Orang yang ketiga kurang jelas. Orang yang keempat tu jelas. Yang berada di atas bukit. Kenapa? Sebab dia tiada gangguan langsung. Okey, sebab dia berada di atas bukit, tempat yang paling tinggi. Jadinya penerimaan dia sangat jelas walaupun dia jauh, tapi dia berada di tempat yang tinggi. Tiada gangguan di situ. Okay, tak ada pokok, tak ada bangunan, jadi dia dapat pancaran orang yang nombor satu tu bercakap dengan jelas. Okey, kemudian orang yang nombor 5 yang di belakang bukit tu tidak menerima apa-apa langsung. Okey, percakapan daripada orang pertama ataupun penyampaian berita daripada orang pertama. Sebab apa? Sebab dia terlindung oleh bukit, terlindung oleh pokok, dan juga dia berada di kawasan yang jauh. Okay, gelombang dia tidak mencapai dia punya itulah peranti ataupun peralatan tu. Okay, jadinya okay, ini yang dinamakan simplex ataupun satu hala. Okay, untuk radio ni dipanggil simplex.
Okay, menggunakan satu frekuensi saja ataupun satu channel saja untuk penyampaian berita. Okey, ini dipanggil simplex. Kita pun biasa menggunakan simplex jika duplex down. Okey, apa tu duplex ataupun separuh duplex? Okey, seterusnya. Okey, duplex separuh. Di dalam separuh duplex ataupun semi duplex, kedua-dua pihak dapat berkomunikasi antara satu sama lain tetapi tidak secara serentak. Okey, tidak secara serentak lah, bermakna bergilir-gilir. Komunikasi adalah salah satu arah pada satu masa. Contohnya saya bercakap dengan Cikgu Nakibah diam. Okey, kemudian Cikgu Nakibah cakap, saya pula diam. Okey, itu dipanggil separuh duplex ataupun semi duplex. Yang menggunakan radio ataupun walkie-talkie dipanggil duplex separuh yang kita biasa berborak-berborak tu dipanggil duplex separuh. Okay, kalau kamu menggunakan headset, kamu gunakan Google Meet dan peralatan-peralatan yang lain yang boleh bercakap serentak, itu dipanggil full duplex. Okay, yang ini untuk walkie-talkie ataupun radio, okay, radio walkie-talkie tu lah, okay, dipanggil separuh duplex ataupun semi duplex. Okey, apabila pengguna tempatan ingin bercakap dengan orang jauh, mereka menekan butang ini yang menghidupkan pemancar dan mematikan penerima yang menghalang mereka daripada mendengar orang jauh semasa bercakap. Bermakna bila kamu nak cakap, kamu kena tekan butang untuk bercakap ataupun push to talk ataupun PTT. Okay, push to talk yang berada di walkie-talkie. Kita kena tekan, okay, tekan untuk beberapa saat, tekan 1, 2, 3, jangan lepaskan, kita cakap. Kemudian habis cakap, baru kita lepaskan PTT ataupun push to talk ataupun tekan untuk cakap tersebut. Okay, barulah orang yang di sana ataupun orang yang mendengar tu, dia boleh membalas. Pun kena ulang perbuatan yang sama lah. Kena tekan, tunggu 2-3 saat. Okay, kita kena tunggu 2-3 saat. Bukan apa, sebab nak bagi gelombang tu capai dahulu peranti yang lagi satu yang pada kawan kita. Okay, kalau handset pun sama. Kalau sebenarnya bila kita cakap melalui handset, okay, dia tidaklah sepantas orang panggil ni, kita cakap terus auto dengar. Sebenarnya dia lambat beberapa second, 0.3 second tak silap saya. Okay, dia lambat sedikit, dia ada sedikit delay situ. Begitu juga kalau radio ataupun walkie-talkie, dia ada beberapa 0. berapa second delay di situ. Okey, untuk mendengar orang yang terpencil, mereka melepaskan butang menghidupkan penerima dan mematikan pemancar. Okey, bila kita lepas tu, kita mematikan pemancar tu. Tapi bukan mati tutup terus, tapi dia dalam keadaan sleep. Tapi dia boleh mendengar, cuma dia tidak memancarkan. Okey, seterusnya. Okey, ini yang dipanggil yang gambar rajah di atas tu dipanggil semi duplex. Okey, begitu ke bawah. Okey, yang di sebelah kiri tu contohnya kita ambil A, yang di sebelah kanan kita ambil B. Okey, orang di sebelah A dia dapat mendengar semula. Orang sebelah A tu dia memberi penyampaian maklumat. Jadi untuk yang B dia hanya boleh mendengar. Di sebelah kanan tu dia boleh mendengar. Okey, dalam masa sama dia tidak boleh memberi maklumat kepada orang di sebelah A sebab orang di sebelah A sedang bercakap. Jadi dia sedang memancarkan alatan tersebut. Jadi sewaktu tu dia tidak boleh menekan push to talk. Kalau bercakap juga dia akan bertindih. Jadi kedua-dua A dan B tu tidak akan dapat maklumat. Okay, sama juga dalam kehidupan kita. Kalau ada orang lain bercakap, kita jangan menyampuk. Contohnya macam tu lah. Okay, tengah Ifah Liana cakap popek-popek dia berlebih apa semua. Tiba Anik pula menyampuk ataupun Anik potong cue dia. Okay, jadi kedua-dua person ataupun personal tu, okay, dia tidak akan dapat maklumat. Okay, sebab bertindih. Okey, bawah tu pun sama juga, dia telah membalas perbuatan ataupun percakapan tersebut. Okey, seterusnya. Okey,
Kita masuk dengan terus pemancar ulang. Okey, pemancar ulang ni bermaksud satu stesen yang diletakkan di tempat yang tinggi ataupun pengulang radio merupakan gabungan penerima dan pemancar. Okey, pemancar ulang ni dia terima dan dipancar. Dia tidak bercakap Benda ni tidak bercakap, dia diletakkan di suatu tempat. Okey, contohnya kalau kamu pernah tengok menara telekom, menara apa lagi, headset lah, telco ni. Okey, yang menara merah putih tu yang ada macam kamu tengok ada gegendang bulat, ada yang bentuk panjang. Okey, itu dipanggil stesen pemancar sebenarnya. Di situ diletakkan antena-antena di menara tu, diletakkan antena untuk pemancar ulang. Okey, tak kira lah headset ke TV ke apa ke, semua benda ni ada pemancar ulang. Okey, pengulangan radio merupakan gabungan penerima radio dan pemancar radio yang menerima isyarat yang lemah atau paras rendah, lalu memancarkannya semula pada kuasa atau paras yang lebih tinggi supaya isyarat itu boleh meliputi jarak yang lebih jauh tanpa gangguan. Okey, rencana ini menyentuh sistem radio profesional, komersial dan kerajaan. Okey, rujuk juga pengulang radio amatur. Okey, radio amatur ni yang saya cakap tadi lah. Okey, yang ada orang yang buat sekadar hobi ataupun untuk memberi bantuan jika berlaku bencana. Okey, dalam komunikasi penghantaran, radio amatur dan perkhidmatan kecemasan, pengulang banyak digunakan untuk menyiarkan isyarat radio ke kawasan yang lebih luas, seperti dengan kebanyakan sistem penghantaran kecemasan dan sebagainya. Okey, misalnya polis, bomba, ambulans, teksi, lori tunda. Okey, pengulang bersinonim dengan stesen pangkai yang melakukan kedua-dua fungsi. Okey, ni saya nak kamu kena tahu dahulu. Okey, apa benda ni pemancar ulang, sebab di UiTM Puncak Alam ataupun MPKK pun sama menggunakan pemancar ulang. Okey, satu-satunya UiTM ataupun satu-satunya majlis perwakilan komander dalam sistem UiTM yang menggunakan pemancar ulang. Okay, kamu sepatutnya bertuah lah sebab ada pemancar ulang. Senang untuk kita jalankan program. Okey, pemancar ulang ni macam dia diletakkan tempat tinggi. Kalau kita ni diletakkan di atas bumbung angsana 1. Okey, dia tugas dia untuk pancarkan apa yang kamu cakap. Contohnya siapa ni, Iman berada di Alabina. Okey, kemudian Alia berada di Puncak Perdana. Okey, tu jarak yang jauh sebenarnya, tapi bila dua orang ni nak bercakap, okay, dia tidak sampai sebab dia berada di kawasan yang rendah dan juga pancarannya adalah lemah. Okey, jadi kedua-dua ni tidak boleh bercakap sebabkan jauh. Okey, setelah pemancar ulang diletakkan ataupun digunakan, dia diletakkan di tempat yang tinggi. Okey, jadinya pemancar ulang ni akan terima apa yang orang yang memula cakap dan dia akan pancarkan lebih jauh. Okay, jadinya dia memberi bantuan untuk memancarkan lagi jarak sesuatu radio. Okey, contohnya di angsana 1 tu, pemancar ni, okey, kamu boleh bercakap sehingga ke orang yang berada di negeri 9. Ini telah cuba, bukan tak cuba saya dah cuba. Waktu tu ada program gunung, pendekan gunung 60 puncak. Saya berada di gunung Berembun, tak silap saya, Gunung Berembun di Negeri Sembilan, dan ada pangkalan dibuat di Puncak Alam. Okay? Dan kita boleh berhubung atau berkomunikasi tanpa menjadi satu masalah. Cikgu Nakibah pun ada waktu tu. Okay, Cikgu Nakibah kebetulan dia bersama dengan saya di puncak Gunung Berembun tersebut. Okay, kita berkomunikasi dengan UiTM Puncak Alam. Okay, waktu tu tak menjadi masalah sebab kita ada pemancar ulang. Kalau tiada pemancar ulang ni, okay, kita tidak boleh mencapai begitu jauh lah. Lebih kurang dalam 3 km saja. Paling jauh lah tu. Okay, 3 km.
Tapi bila ada pemancar ulang ni, semakin tinggi pemancar ulang berada, semakin jelas ataupun semakin luas dia punya pancaran. Okey, bermaksud di sini kita tempat yang paling tinggi sebenarnya. Okey, di kawasan puncak lah. Jadi tempat lain rendah. Okay, kalau setakat di Kuala Lumpur ataupun di Melaka, kita boleh lagi mendengar kita punya radio ataupun kita boleh lagi berkomunikasi. Okay, ini untuk pengetahuan kamu sebab kita menggunakan pemancar ulang. Pemancar ulang ni adalah penggunaan duplex. Okay, dia ada 2 frekuensi kat situ. Kalau simplex, dia 1 frekuensi. Okay, jadi bila kita menggunakan radio nanti ataupun ada program ke, insyaAllah kalau dah COVID ni dah reda, kita boleh buat bersemuka. Okay, kita akan buat praktikal pula untuk radio menggunakan pemancar ulang. Okay, kita letaklah seorang 2-3 orang dekat Kuala Lumpur, 2-3 orang kat Kelantan, kita letak lagi dekat Pahang. Kita contohnya macam tu. Okay, kemudian kita akan cuba berkomunikasi. Okay, seterusnya. Okay, ini gambar rajah supaya semua orang dapat lebih faham apa tu memancar ulang ataupun repeater. Mungkin saya cakap popek tadi ada yang tidak faham, tapi itulah kamu ni sebenarnya lebih kepada ilustrasi ataupun gambar rajah. Okey, kalau gambar rajah ni mungkin dapat memahami lagi apa tu pemancar ulang. Okey, semakin tinggi pemancar ulang tu berada, okey, semakin luas dia punya liputan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini yang agak orang suka sebenarnya, abjad fonetik antarabangsa ataupun NATO phonetic font. Okey, yang ini yang patut semua orang, komander semua sekali, hafal dan juga sentiasa praktikkan. Okey, yang kamu punya company tu, Alpha, company Bravo, company Charlie, okey, dia ambil daripada abjad fonetik ni. Okey, abjad fonetik ni digunakan di seluruh negara iaitu di satu dunia. Okey, jadinya apabila kamu bercakap ataupun mengeja ayat tersebut, semua orang dapat memahami. Orang yang biasa gunakan radio lah. Kalau orang yang biasa gunakan radio, dia tidak tahu apa abjad fonetik itu. Okey, tapi orang biasa gunakan, kalau kecemasan ke, polis ke, bomber ke, pertahanan awam ke, tentera ke, semua orang tahu benda ni. Okey, sebab dia orang pun ada kursus untuk belajar abjad fonetik ni. Okey, yang ini yang ada gambar rajah. Okey, yang ada gambar supaya semua orang dapat ingat, mudah ingat. Okey, apa tu Alpha, apa tu Bravo, apa tu Charlie. Okey, yang ini ada gambar rajah. Yang seterusnya. Okey, yang ni kalau tak ada gambar rajah mungkin ada yang tak suka tengok gambar-gambar tadi. Okey, yang ni adalah chart ataupun carta yang biasa saja. Tapi benda yang sama. Okey, jadi kamu nanti boleh ambil lah dia punya slide ni. Kamu boleh tengok. Okey, dan boleh hafal. Dan kemudian kamu akan ada tugasan-tugasan kejap lagi. Okey, saya nak adalah tugasan yang berkaitan dengan fonetik alfabet ni. Ataupun abjad fonetik. Okey, seterusnya. Okey, tujuan huruf fonetik tadi. Okey, tujuan abjad fonetik adalah untuk memastikan bahawa huruf difahami dengan jelas walaupun pertuturan terdistori atau sukar didengar. Okey, kepentingan kod sejagat ini tidak boleh ditekankan. Okey, ditekankan bermaksudnya saja-saja tukarlah. Okey. Ibarat macam ni lah dia punya ada bahasa dia. Ni saya ambil daripada orang yang membuat huruf fonetik ni. Okey, kehidupan lelaki bahkan nasib pertempuran. Okey, mungkin bergantung pada pesan pemberi isyarat. Okey. Pada pengucapan si pemberi isyarat dari satu kata bahkan satu huruf. Okey, bermakna di sini penyampaian sangat-sangatlah penting. Okey, yang ni dia ambil contoh di medan perang. Okey, penyampaian sangat-sangatlah penting. Sebab tersilap satu huruf, okey, mungkin dia akan pergi ke tempat yang lain. Dia nak lakukan serangan, dia minta koordinat. Okey, dia minta
koordinat. Jadi dia minta koordinat tu ada yang menggunakan huruf dan dia menggunakan nombor. Tapi huruf ni kalau di dalam penyampaian radio mungkin akan ada tersilap huruf. Contohnya huruf B dan huruf D. Kalau kita tidak dengar dengan jelas, mungkin B akan jadi D, D pun akan jadi B. Ataupun H dengan S. Ada orang pelat H, ada orang pelat S. Okey, jadinya itu kepentingan dia. Okey, dia akan sebut sebiji-sebiji. Okey, contohnya saya bagi dia punya ni lah contoh. Okey, contohnya di sini, okey, saya eja nama pembunuh tersebut. Ni dah radio contohnya, komunikasi. Saya eja nama pembunuh ataupun pelaku tersebut. Dia kena sebut, saya eja. Okey, saya eja nama pembunuh ataupun pelaku tersebut. Okey, dia kena ulang pula. Nama dieja. Sierra, India, Tango, India, Selang. Okey, Selang tu mana jarak November, Alpha, Quebec, India, Bravo, Alpha, Hotel. Jadi di situ kita boleh bagi dengan detail yang sangat jelas. Ejaan yang sangat tepat. Okay, kalau kita sebut macam biasa je, Siti Nakibah. Macam tu, Siti Nakibah. Okay, tapi kalau kita eja sebiji-sebiji, jadi kita boleh tulis dengan betul dan tepat. Betul tu, siapa? Nash. Siti Nakibah. Okay, sebab awak je mangsa. Okay, memang famous lah. Okay, jadi kita dapat bagi maklumat yang jelas. Okay, jadi pentingnya huruf fonetik ni untuk kamu tahu. Okay, seterusnya. Habis dah. Sekian, terima kasih Roger and out. Okay, tugasan di sini. Okay, tugasan di sini. Saya nak tugasan sekejap je. Tak lama pun. Okay, saya nak kamu, okay, type nama kamu menggunakan huruf fonetik di dalam Google Meet ni. Okay. Untuk tata cara percakapan kita akan buat praktikal nanti, tapi bukannya sekarang. Okay, sebab kalau tata cara percakapan ni kita pernah buat KPKK ni juga. Okay, hampir 5 jam baru siap apa semua ni. Okay, saya nak kamu semua type nama kamu dengan penuh menggunakan huruf fonetik di chat box di sini. Okay, saya bagi kamu semua masa dalam 3 minit saja. Hazwani, naik penuh. Nama penuh, tak kira lah. Buka balik huruf fonetik dia. Okey. Okey, letakkan di situ. Okey, kamu semua boleh buat rujukan di situ. 3 minit tu lama, saya bagi masa seminit saja. Okey, gunakan huruf yang penuh. Alpha aja A-L-P-H-A. Alpha. Okey, contoh macam tu. Okey, semua di chatbot tu. Okey, terima kasih. Okey, saya bagi masa 3 minit. Seminit saja. Okey, teruskan. Ya, tadi. Siapa angkat tangan tadi? Kenapa ya? Angkat tangan nak bertanya ke saja-saja tekan? Boleh tulis nama tu. Gunakan di chat box tu. Cuba type nama sendiri.
Okey, saya andaikan semua telah mencuba menulis nama sendiri. Okey. Mersili Flavia. Ini komandan intik berapa Saya tak pernah nampak nama ni. Intik 53 yang terbaru. Ya cikgu, intake Irfan 53. Nasuha. Ya, okey. Intik 53. Okey, sebab saya tak berapa kenal. Kalau Shubofi tu memang jadi bahan waktu LBK tu. Jadi memang semua orang akan ingatlah nama dia tu. Okey, jadi semua dah dapat eja. Okey, sekurang-kurangnya dapat eja nama sendiri menggunakan huruf fonetik. Okey, dan sebutan dia pula. Okey, sebab ada sebutan yang kamu rasa kamu boleh sebut, tapi sebenarnya sebutan dia ada beberapa yang kita kena betulkan lah. Okey, contohnya huruf J. Okey, saya ambil huruf-huruf yang biasa ataupun yang sebutan dia kena betulkan. J dia tidak sebut Juliet Okey, kalau kamu bercakap dalam radio ataupun walkie-talkie nanti, J tu dia tidak panggil Juliet, dipanggil Juliet. Okey, ataupun dia sebut Juliet. Bukannya Juliet. Okey, seterusnya huruf L. Okey, L tu bukannya 5. Okey, bukan 5. Okey, dia panggil Laima. Okay, jadi kalau kamu nak sebut ada ejaan, sebut Laima. Sebab kalau 5 tu mungkin akan merujuk kepada nombor 5. Okey, M seterusnya. Okey, yang ni orang Perak selalu sebut Mika. Okey, bukan Mika, Mike. Okay, jangan sebut kamu sebut Mika pula. Okey, Mike. Tu ada gambar dia kat situ, Mike. Okey, walaupun ejaan dia berlainan tapi sebutannya sama, Mike. Okey, dan yang seterusnya huruf yang orang tersalah sebut juga, huruf S, iaitu Siara. Bukan Sira, bukan Syira, bukan Syahira, tapi Siara. Okey, itu adalah sebutan dia yang sebenar lah. Okey, S, Siara. Okey, yang huruf-huruf tu kamu kena sebut dengan betul. Okey, di sini saya nak buat satu contoh, satu apa panggil ni, situasi. Okey, sewaktu program dijalankan, iaitu bukan program apalah, program lalu lintas. Okey, kita selalu kalau Komandan Kesatrian ni kalau ada pendaftaran ke ataupun ada program ke, kita selalunya terlibat di lalu lintas dan juga keselamatan. Okey, lalu lintas dan keselamatan. Cikgu Nakibah ada kat sini, boleh bantu saya tak? Ada. Boleh gunakan kamu punya mic Line tak kuat sangat tapi saya cuba. Line tak? Boleh cuba kan? Okey, dekat sini situasi dia. Okey, saya menggunakan call sign. Okey, saya lupa beritahu dia. Okey, call sign ni adalah kata ganti nama kita. Okey, dalam radio ni kita tidak gunakan nama yang sebenar. Okey, kita gunakan kata ganti. Okey, katakan saya adalah Charlie. Okey, dan Cikgu Nakibah adalah Laima. Okey, kamu boleh tengok gambar Laima atau apa dia situ. Okey, Laima. Kosign Cikgu Nakibah adalah Laima. Jadi, pengguna ataupun orang yang terlibat tahu siapa yang menggunakan kosign tersebut. Okey, jadinya kita tidak gunakan nama. Okey, situasi dia macam ni. Okey, sewaktu kawalan keselamatan dan juga lalu lintas. Okey, saya akan memulakan perbualan. Okey, kejap lagi kamu boleh tahulah macam mana percakapan ataupun perbualan dibuat. Okey, ingat sebelum perbualan dibuat, mestilah kamu kena tekan untuk cakap itu atau PTT selama 3 second ataupun 2 second pun boleh. Okey, kemudian baru kamu bercakap. Cikgu Nakibah standby. Cikgu Nakibah boleh Boleh. Teruskan. Okey. Saya akan menggunakan call sign ataupun kata ganti nama Charlie.
Okey, Cikgu Nakibah akan gunakan cosine Laima. Okey, untuk memulakan panggilan, kita tak ada walkie-talkie, jadi kita tak ada nak buat praktikal lah. Okey, kita hanya buat praktikal ataupun kamu boleh dengar cara percakapan dulu. Okey, percakapan dia untuk memanggil orang tu, okey ni common sense lah. Okey, untuk memanggil orang tu, untuk berhubung dengan dia, kita kena sebutkan nama dia dahulu, barulah sebut nama kita. Sebab kita, bukan 2 orang dia je saja dengar, mungkin ada 10 orang lagi yang mendengar. Jadi kita kena sebut dengan jelas. Okey, saya akan mulakan perbualan. Laima dari Cali, Laima dari Cali, panggilan ganti. Okey, ganti tu saya dah lepas PTT. Sebut je ganti tu, terus saya lepaskan PTT. Ganti tu bermaknanya orang yang seterusnya akan bercakap. Okey, Cikgu Rakibah teruskan. Charlie dari Laima, Charlie dari Laima, teruskan berita, ganti. Okey, Cikgu Nakibah dah jawab itu. Okey, jadi Cikgu Nakibah dia akan sebutkan Charlie dahulu sebab dia sedang berkomunikasi dengan saya. Okey, jadi saya akan balas pula dia punya percakapan tu sebab saya nak sampaikan berita. Laima dari Charlie, Laima dari Charlie, di sini ada satu makluman. Okey, di sini ada satu makluman. Sila tahan kenderaan tersebut. Sila tahan kenderaan tersebut. Minta standby untuk catatan. Ganti. Okey, Cikgu Nakibah. Jadi Cikgu Nakibah waktu ni dia standby lah untuk buat catatan semua. Okey, balas Cikgu Nakibah. Charlie dari Laima, teruskan berita, ganti. Okey, apabila Cikgu Nakibah dia sebut teruskan berita ganti tu, bermakna dia telah standby untuk buat catatan. Dia dah ada pen, dia dah ada kertas untuk buat catatan, untuk penyampaian ataupun untuk menerima maklumat. Okey, saya teruskan. Laima dari Charlie, Laima dari Charlie. Okey, sila tahan kenderaan tersebut. Kenderaan tersebut Proton semula. Okey, kalau salah berita biasalah kita akan sebut semula. Okey. Kenderaan tersebut adalah jenis kenderaan perodua kelisa. Perodua kelisa. Nombor pendaftaran kenderaan Alfa Echo Mike. Alfa Echo Mike nombor 3217. Diulang. Alfa Echo Mike 3217. Terima berita ganti. Charlie dari Laima, berita terang dan jelas, ganti. Okey. Bila dia dah cakap berita terima terang dan jelas tu, sepatutnya dia dah tulislah, ataupun untuk kepastian dia kena ulang balik. Okey, dia kena tanya, Charlie dari Laima, berita diulang. Adakah berita ini benar? Saya sebut ataupun saya eja Alpha Echo Mike 3217. Benar berita ganti untuk kepastian. Jadi saya akan cakap semula benar berita tersebut. Okey, Cikgu Nakibah, cuba bagi ayat tadi untuk kepastian. Okey, Charlie dari Laima, berita diulang. Kenderaan Pro 2 Kelisa Alpha Echo Mike 3217. Adakah berita benar? Ganti. Laima dari Charlie. Berita tersebut adalah benar. Nombor pendaftaran dan jenis kenderaan adalah benar. Jenis kenderaan berwarna merun. Sila ambil perhatian.
jenis kenderaan berwarna merun. Kenderaan tersebut telah membuang sampah merata-rata. Okey, berita terima ganti. Laima semula. Charlie dari Laima, berita terima, terang dan jelas. Ganti. Okey. Jika orang yang memanggil tu nak bagi berita lagi, diteruskanlah berita. Okey. Kalau orang tu contoh Cikgu Nakibah Lima ni, okey, dia nak tahu ada apa-apa berita lagi, dia akan tanya lain-lain berita. Okey, lain-lain berita, ganti. Okey, Cikgu Nakibah cuba cakap macam tu. Charlie dari Laima, lain-lain berita, ganti. Laima dari Charlie, lain-lain berita setakat ini tiada. Itu saja, out. Okey, bila dah sebut out ataupun habis, bermakna tiada lagi penyampaian berita untuk berkaitan tersebut. Okey, jika ada apa-apa lagi perbincangan ataupun berita, okey, dia kena panggil semula. Okey, habis tu bermakna habislah untuk perbualan tu. Mungkin waktu tu ada orang lain telah tahan. Okey, mungkin waktu tu Romeo kebetulan berada di sebelah kenderaan tersebut. Okey, jadinya Romeo telah tahan kenderaan. Jadi Romeo dia boleh panggil terus Alpha, dia boleh terus panggil Charlie ataupun dia boleh terus maklumkan di dalam radio ataupun dia maklumkan kepada Laima. Okey, Nash. Saya cikgu. Nashrul. Okey, cuba kamu jadi Romeo. Maklumkan kenderaan tersebut yang kamu telah dapat. Okey. Charlie dari Romeo, panggilan ganti. Romeo dari Charlie. Teruskan berita ganti. Charlie dari Romeo, kenderaan Pro 2 Kalisa, Alpha Echo Mike 3217, berada di parking lot di sini. Terima dulu. Ganti. Romeo dari Charlie, berita terima terang dan jelas. Berita terima terang dan jelas. Okey, minta tahan pemandu tersebut dan kari pemandu tersebut di tiang. Ada berita? Ganti. Lain-lain berita tiada. Habis. Okey, itu contoh perbualan lah. Contoh perbualan. Okey, antara 3 orang. Okey, kalau ada 10 orang, 10 orang pun boleh berborak di situ, tapi tata cara dia mestilah bergilir-gilir macam tu. Okey, kalau kita nak menyampuk, okey, betul-betul kecemasan. Okey, menyampuk je, tak ada masalah. Jika betul-betul berita tersebut hendak disampaikan. Okey, saja ambil contoh tadi, Nasrul tu jadi Romeo. Okey, dia pun ada ciri-ciri seorang Romeo. Kalau si Husni ada ni, Tuan Husni ada, kemungkinan besar dia lah akan menjadi Romeo. Tu Romeo semula jadilah, tak boleh kata apa dah. Okey, Cikgu Nakibah dia macam-macam lah kambing sikit, jadilah Laima. Boleh lah tu. Alright, jadi setakat ni ada pertanyaan ataupun persoalan? Boleh bertanya terus. Okey, saya boleh buka untuk soalan, untuk pertanyaan. Assalamualaikum cikgu. Boleh dengar saya? Okey. Waalaikumsalam Syamim. Ya, teruskan. Saya Komander Nakanan Muhammad Syamim dari company November. Okey, soalan saya, macam mana kalau kita nak panggil lebih daripada satu orang? Kita nak panggil lebih daripada satu kod nama tu lah. Ada dia punya ni ke? Terima kasih. Okey, bagus soalan tu Syamim. Okey, jika nak panggil lebih daripada seorang, okey, orang tu tidak boleh balas serentak. Okey, contohnya kamu nak panggil Juliet Kilo
dan hotel. Okey, 3 kosan terus kamu nak panggil. Okey, boleh saja kamu maklumkan. Okey. Hotel, okey, kamu boleh tekan PTT, kamu maklumkan macam ni. Okey. Kepada kawasan tersebut, hotel Juliet dan Kilo. Hotel Juliet dan Kilo minta memberi perhatian. Ganti. Okey. Kamu pun, Syamil pun lepaskan PTT. Kalau tidak balas lagi, kamu kena panggil sekali lagi. Hotel kepada kawasan tersebut, Hotel Juliet dan Kilo. Di sini Syamil bercakap. Minta beri perhatian. Okey, jadi ya, bila kamu lepas PTT tu, sepatutnya Hotel Juliet dan Kilo ni akan respon. Okey, Syamil dari hotel, teruskan. Okey, kamu kena tunggu respon 2 orang lagi ni. Sehingga ketiga-tiga penama ataupun kawasan tersebut respon. Okey, hotel dah respon, Juliet dah respon, Kilo dah respon. Okey, kemudian kamu terus sampaikan berita. Okey, habis berita tu kamu kena tanya pada diorang, dapat ataupun tidak berita tersebut, terima ataupun tidak berita tersebut. Jadi ketiga-tiga person ataupun kawasan ni dia kena jawab bergila-gila lah. Mana satu disebut dulu, disebut hotel tadi kan. Jadi hotel kena jawab dulu, kemudian diikuti dengan Juliet, kemudian diikuti dengan Kilo. Okey, boleh Syamil, terima Syamil? Ke saya punya internet ni? Suara cikgu jelas ya? Suara saya jelas ya? Jelas. Syamil punya internet kot. Okey, itu jika nak panggil lebih daripada seorang. Okey, jika ada pengumuman, okey, yang penting untuk semua kawasan dengar. Okey, bermulalah, contoh kamu Alpha, bermula daripada Bravo sampailah ke Zulu. Nak bagi semua stesen mendengar. Okey, kamu kena jawab, tekan macam ni, kamu kena cakap, dengar sini semua stesen. Dengar di sini semua stesen. Okey, minta diam. Okey, bermakna di sini satu penyampaian yang penting akan maklum lah. Okey, kamu akan maklumkan. Dengar sini semua stesen, minta semua sekali dengar, diam. Okey, diam bermakna semua tidak boleh menyampaikan apa-apa berita tersebut. Okey, kena diam dahulu untuk bagi laluan kepada Alpha berkomunikasi. Okey, semua stesen di sini Alpha. Okey, satu makluman terkini untuk kepada semua stesen. Minta semua call sign berundur contohnya. Okey, minta call sign berundur. Okey, itu saja daripada Alpha. Okey. Jadi Bravo boleh jawab, Charlie boleh jawab, tak ada masalah. Waktu ni mungkin nak tunggu ke Zulu tu mungkin lambat. Okey, jadi yang mana cepat respon tu, respon dulu. Mungkin ada yang tengah bawa kenderaan ke apa ke, tak ada masalah. Nak lambat respon pun tak ada menjadi masalah. Okay, selalunya operator ataupun yang berada di base station ataupun Alpha tu sendiri akan buat catatan. Okey, yang mana dah respon, yang mana mendengar berita, yang telah dapat berita tu. Okey, seterusnya ada soalan lagi? Cikgu, saya ada soalan. Ya, saya Aiman. Okay, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Komandan Rendakanan Muhammad Aiman bin Husin daripada Company Alpha, Intake 53. Jadi sebelum ni cikgu ada bagi tahu yang untuk menggunakan radio amatur ni boleh gunakan CB, iaitu yang tak gunakan lesen, tak perlu mau lesen, dan satu lagi perlu mau lesen. Tak silap saya ada 2 jenis lesen kan cikgu? Lesen A dan juga lesen B. Jadi boleh tak cikgu terangkan apa beza je kalau kita mohon lesen dan juga kita gunakan CB biasa tu je? Macam apa kelebihan untuk yang mereka yang memohon tu? Terima kasih Aiman. Okey, melalui pertanyaan tu saya tahu awak ada lesen.
Mungkin awak ada lesen komersial ataupun daripada MCMC sendiri. Tak ada cikgu, saya pernah belajar benda tu berkaitan dengan radio amatur. Saya tak pernah mohon lagi lesen. Okey. Terima kasih. Dia bermakna di situ dia ada pengalaman lah. Okey. Okey, untuk permohonan lesen, okey, ataupun lesen panggil AA ni, okey, lesen menggunakan peralatan-peralatan yang patutlah, okey, untuk kamu boleh bawa ke mana-mana tanpa disaman ataupun tanpa ditangkap ataupun tanpa dirampas peralatan kamu tu. Okey, kamu kena mengambil ujian radio amatur ataupun RAE, Romeo Alpha Echo. Okey. Dan RAE ni yang melayakkan kamu lulus ataupun tidak. Okey, dikelolakan oleh SKMM sendiri. Okey, dan juga lesen ni ada dua jenis macam siapa cakap ni? Aiman cakap tadi. Okey. Ada yang menggunakan radio yang sampai VHF dan UHF saja, tak silap saya. Itu lesen A ke? Saya tak ingat. Okey, dan satu lagi lesen yang boleh menggunakan satellite. Okey, kalau kebanyakannya Night Whiskey tu adalah lesen A tak silap saya, yang boleh menggunakan VHF, UHF, tapi tidak dibenarkan menggunakan HF sebenarnya. Tak silap saya lah. Okey, dan tidak dibenarkan menggunakan satellite. Okey, sebab ada lagi satu yang menggunakan satellite ni, okey, lesen dia lebih besar lah. Naik apa tak ingat saya punya kosan dia tu. Okey, dia boleh berhubung di luar negara. Okey, kalau yang lesen A tu boleh berhubung di dalam negara sahaja. Okey, sebab dia punya capaian dia pun tidaklah jauh. Sebab menggunakan pemancar ulang. Yang tu dia boleh menggunakan satellite. Dia berlainan. Boleh. Aiman, saya tak ingat sangat dia punya lesen tu. AA dia punya AA tu kelas dia. Sebab dia ada kelas A, kelas E, tak ingatlah apa tu. Dan yang pentingnya saya tiada lesen. Jangan kamu ingat saya ada lesen. Tidak, saya belajar daripada Angkatan Pertahanan Awam sebab wajib mengikuti ni. Okay, yang radio amatur tu berlainan ciri lah. Tapi dia boleh mendapatkan lesen. Macam saya menggunakan lesen daripada Angkatan Pertahanan Awam lah, berlainan. Okay, Aiman? Okay, faham cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Bila nak buat lesen? Tak tahu lagi. Nak buat lesen boleh, janji kena ada duit je lah. Okay, ada lagi persoalan, pertanyaan? Tak ada cikgu. Okey, jika dah tiada dah, okey, setakat ini saja saya punya pembentangan ataupun perkongsian ilmu dengan kamu semua. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sesiapa yang masih berada di sini, yang kekal lagi. Yang tak kekal tu mungkin jaringan internet dia bermasalah. Okay, saya faham bila belajar dari rumah ni, okey, kita terhad dengan penggunaan internet. Okay, macam saya jugalah, saya terpaksa menggunakan peralatan. Okay, kalau saya gunakan laptop saja, memang saya tidak dapat bagi ilmu ni. Okay, mungkin internet saya akan hang. Okay, jadi saya terpaksa bukan dua. Dia tidak boleh pancarkan satu peralatan serentak. Okay, jadi saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan minta jaga diri semua. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Dihormati Lieutenant Kesatria Wan Syahrul Nizam bin Wan Muhammad Ali atas pengisian program sebentar tadi. Semoga pengisian yang disampaikan itu dapat memberi manfaat kepada para komander. Kini, tibalah masanya untuk para komander bersaing secara sihat untuk menjawab kuis melalui Quizizz setelah mendengar dan mencatat apa-apa yang telah disampaikan dan dijawab oleh Cikgu Nizam sebentar tadi.
Sebelum itu, saya ingin menerangkan sedikit tentang cara menjawab kuis melalui kuisis. Para komander diberi masa 15 minit untuk menjawab semua soalan. Soalan dan jawapan akan dipaparkan pada skrin kuisis masing-masing. Para komander boleh mendapatkan link di ruangan chat dan gunakan nama sebenar beserta pangkat untuk kuis-kuisis ini. Saya boleh jawab tak? Boleh, cikgu? Boleh saya cuba Terima kasih.
Ada lagi ke yang nak join? Okey, boleh mula. Okey, buat masa sekarang, Komander Wan Haikal mendahului.
Minta maaf terdapat gangguan teknikal. Okey. Semua komander telah menjawab semua soalan ke? Dah. Saya tak dapat habis jawab sebab lain. Ya, Komander. Dah jawab benda. Selesai sudah sesi menjawab kuis, pemenang kuisis ini akan diumumkan bagi pemenang pertama, kedua dan ketiga. Oleh itu, tempat pertama dimenangi oleh Wan Nakibah, tempat kedua dimenangi oleh Komander Ayu dan tempat ketiga ialah Komander Haikal. Tahniah kepada para pemenang dan juga komander yang lain. Berikut disertakan Google Form link di ruangan chat untuk kehadiran para komander dan sebarang pertanyaan yang tidak terjawab. Sebelum berpisah, majlis menjemput dan mempersilakan yang dihormati semula. Sebelum berpisah, majlis menjemput dan mempersilakan yang dihormati Lieutenant Kesatria Wan Syahrul Nizam bin Wan Muhammad Ali serta para komander kesatria bagi sesi bergambar sebagai tanda kenangan bersama. Perhatian, saya minta kerjasama semua komander untuk buka kamera bagi sesi bergambar. Siapa tangkap gambar? Okey. Next kena Komander putih. mempersilakan. Cahaya cikgu, cahaya. Satu, dua, tiga. Okey, lagi satu. Lagi sekali. Satu, dua, tiga.
Okey, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Majlis dengan ini mengucapkan sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para tetamu kehormat dan sidang hadirin dalam menjayakan kem pemantapan Komander Kesatria Model 3 ini. Pihak kami juga memohon ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kesulitan yang berlaku sepanjang majlis berlangsung. Kita akhiri program hari ini dengan doa Rabitah. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. Ya Allah, Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu, terima kasih puan, terima kasih tuan, terima kasih semua. Terima kasih cikgu, terima kasih tuan, terima kasih puan, terima kasih Manda, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih tuan, terima kasih puan. Terima kasih cikgu, terima kasih tuan, terima kasih puan, terima kasih Manda, terima kasih semua. Terima kasih cikgu.